Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita baca buku tentang hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat. Ini sambungan kita. Hari itu buku ni kita baca dalam bentuk bab-bab. Tapi kali ni kita baca daripada mula. Daripada mula kita tengok macam mana penulis kitab kita ini dia tulis buku dia dan apakah metod penulisan buku dia. Bagaimana hadis-hadis yang dia susun dalam buku dia. Kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang hari kiamat ni tak semuanya sahih. Tak semuanya sahih. Jadi kalau kedudukan dia tak sahih, macam mana kedudukan hadis itu? Alhamdulillah, tuan kitab kita ni dia buat jasa pada kita. Kita akan cuba tengok. Kita cuba tengok pada pengantang tu. Cik Bari tengok, dia tulis pada pengantar penerbit cetakan pertama. Mula tu muka-muka surat sini ni, cuba cik tengok ke surat sini. Dia sebut tentang nama penulis. Di atas tu dia sebut nama penulis, Al-Wabil Yusuf bin Abdullah bin Yusuf. Tajuk buku dia Hari Kiamat Sudah Dekat. Penterjemah dia Beni Sarbeni. Kemudian dia turun ke bawah, dia tulis tajuk asal dia Asyaratus Sa'ah. Cuba tengok nak, Asyaratus Sa'ah dengan tajuk Melayu. Kalau kita kata dari segi harfiah lari banyak kan? Asyarat asyaratus sa'ah. Syartun kita kata syarat. Asyarat jadi plural dia. Jadi tanda-tanda. As-sa'atu kalau kita terjemah kepada bahasa dia, kita kata saatnya, masanya, ketikanya, waktunya, kan? Macam jam tu kan. Jam tu duduk dekat dinding. Kita kata hadhihi sa'atu. Ini adalah jam. Ini adalah jam. Dia duk berputar tu, kita kata ini waktu dia lah. Putaran dia tu berlaku. Dia kata as-sa'atu, dah sampai dah saatnya, dah sampai dah masanya, dah sampai dah waktunya, dah sampai dah ketikanya. Maka bila dia centum dua kalimah asyaratus sa'ah, kita boleh kata telah sampailah masa-masa yang menunjukkan pertanda kepada waktu itu. Kalau kita terjemah Melayu lah. Tentulah as-sa'ah di sini, waktu yang kita maksudkan di sini adalah kiamat, saat berlaku kiamat. Jadi bila dia terjemah kepada bahasa dia, Indonesia dia kata hari kiamat sudah dekat. Jadi mungkin juga ada kebenaran maknawi, kita kata. Mungkin Nabi tunjuk isyarat. Tapi kalau dia terjemah hari kiamat sudah dekat sebagai terjemahan asyaratus sa'ah, maka kita kena mengolah lah. Sebab asyaratus sa'ah dia membawa maksud apa dia? Petanda-petanda menunjukkan saat itu telah sampai. Berlaku tak berlaku lagi tak tahu, tapi petanda menunjukkan. Kita tengok di luar air redup macam nak hujan. Mungkin hujan tu lagi 5-6 minit, tapi gelap ni menunjukkan hujan mesti mai.
petanda. Maka asyrat adalah pertanda-pertanda as-sa'ah. Tengok dia guna alif lam. Sa'ah di sini adalah maknanya khusus, bukan pada semua saat. Bermakna tanda-tanda kepada saat yang dia maksudkan itu, yang dia tuju itu, iaitu hari kiamat lah. Jadi kalau dia bubuh tajuk ni, judul kitab ini Asyratus Sa'ah, bermakna tanda-tanda kepada berlakunya hari kiamat. Maka daripada tajuk ni ada dua makna. Satu, dia hanya nak menceritakan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Salam Pak Amir. Ataupun yang kedua, dia juga nak menceritakan tentang macam mana berlakunya kiamat. Kenapa? Kerana sebahagian daripada penulis kadang-kadang dia bubuh Asyratus Sa'ah, dia hanya nak cerita tanda kiamat, dia bukan nak cerita kejadian kiamat. Jadi mungkin tuan kitab kita ni dia maksud kedua-duanya sekali kot. Dia nak bawa hadis tentang tanda kiamat, dan dia juga nak mengolah sikit macam mana kiamat itu berlaku. Terjemahan Melayu, hari kiamat sudah dekat. Mungkin juga kita boleh kata sudah dekat itu dia maksud dengan asyrat. Kita baik sangkalah pada penterjemah kita ni. Dia kata asyrat, tanda-tanda yang sudah dekat. Tanda-tanda yang sudah dekat menunjukkan nak berlakunya hari kiamat. Lepas tu dia kata buku ni dekat kita ni, saya ingat cetakan yang ke-7, dibuat pada Februari 2013. Ini cetakan yang ke-7, dah 7 kali dah. Saya ingat Ailan berapa tahun dah? 6 tahun, 3 tahun. Mesti ada lagi cetakan. Mungkin lagi sekali cetakan baru, berubah pula wajah dia, berubah pula dia punya buku dia. Baik, kita tengok muka surat sebelah tu. Ini sebagai, saya tengok pakcik kebanyakan orang-orang sunnah ni, dia suka memilih mukadimah macam ni, khutbatul hajah ni. Sedangkan dari segi buat mukadimah tu, kita boleh buat sendiri. Janji ada memuji Tuhan dan berselawat pada Nabi, cukup dah. Tak mesti kita ikut innal hamdalillah. Tapi kerana innal hamdalillah ni dia wujud dalam riwayat Muslim dan riwayat Ahmad, Nabi sendiri yang ungkap, maka orang lebih suka ambil yang asli tu, yang keluar pada ayat Nabi tu. Kita pelik pula kan, kita sampai tapak kaki Nabi kita cium, yang Nabi berkeluar dengan mulut kita tak kita lain sikit. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takat ni kita panggil khutbatul hajah. Adapun ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi suka tambah ketika Nabi baca khutbah raya, Nabi suka tambah. Kerana 3 ayat ni, ayat ini dan ayat awal daripada surah An-Nisa, ya ayyuhan nas ni, dengan ayat dekat-dekat nak akhir ni 70-71 daripada surah Al-Ahzab, ketiga-tiga ayat ni dia ada persamaan dia. Persamaan dia yang pertama dari segi suruh kita bertakwa dan kita adil dengan takwa, dia sama. Ayat Ali Imran tu dia kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat ni dia letak satu format takwa yang besar, iaitu manusia kena nak rasa takwa, maka dia sendiri kena ada haqqa tuqatih, kesungguhan dia dalam takwa. Dia kena bersungguh-sungguh dengan takwa. Dan orang tu dia sendiri tahu dia sungguh ke dengan takwa, dia tak sungguh ke, dia sendiri tahu. Kita baca baru ni pakcik kan, dalam syarah akidah Ahlussunnah. Kita baca bab apa? Bab
tauhid uluhiyah. Bagaimana Allah membatalkan tauhid orang kafir dengan dua cara. Satu, dengan Tuhan bongkarkan ketidakbetulan yang ada pada berhala-berhala mereka. Bila Nabi Ibrahim duk tanya soalan-soalan yang bukan kata soalan-soalan yang kena otak minda kelas pertama baru boleh jawab. Dah otak-otak biasa. Allah suruh Nabi Ibrahim tanya, berhala tu boleh dengar? Boleh cakap tak? Pelekeh balik. Yang kedua, macam mana Tuhan bagi mereka tu rasa benda tu salah? Fitrah. Allah campur rasa fitrah. Rasa fitrah tu tak boleh nak buang. Fitrah. Macam ni juga dengan takwa. Orang tu dia sebutlah di mulut takwa mungkin dia boleh berlakon. Tapi dia sendiri tahu tak takwa ada tu pada diri dia? Dia tahu. Maka ayat ni kata haqqa tuqatih. Ayat ni dia jentik. Dia jentik hati manusia. Jentik terus. Hanya main-main dengan takwa. Sebab pada perkataan wala dan sekali-kali kamu tidak boleh mati, ini kita kata apa dia? Ini adalah perintah. Ini satu perintah. Jangan sekali-kali tamutunna, hampa semua mati habis umur, melainkan ila ni sebagai satu istisna, melainkan kamu kena kecualikan diri kamu daripada orang lain. Kamu kena mati dalam keadaan Islamnya kamu bersungguh-sungguh tadi. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau ada orang lain dia mengaku dia Islam dan dia boleh mati luar daripada Islam, kamu tak boleh. Bermakna kalau ada orang dapat Islam, lepas tu dia akhir umur dia jadi macam-macam, bermakna haqqa tuqatihi itu tak ada. Bila tak ada, dia telah melanggar satu daripada perintah Tuhan, iaitu wala tamutunna. Allah kata jangan kamu meninggal mati, melainkan, Allah kata melainkan mesti kamu kena berusaha sungguh-sungguh mati dalam keadaan Muslim. Mim tu kan dia duduk di depan tu, depan sin tu ada kalimah Muslim. Dia sebagai bagi tahu pada kita, kamu kena mati dalam keadaan kamu kena bawa Islam. Kamu kena, Islam tu kena ada dengan diri kamu. Kamu Muslim. Kamu Muslim. Kamu selamat. Akidah kamu semua selamat. Ayat-ayat di pasal tu dosa orang mati tak ada Islam ni, apa dosa paling besar sekali? Dosa dia di hari akhirat. Nabi sebut dalam hadis Tirmizi, Nabi kata apa dia? Buah zakum ni, buah zakum. Nabi kata kalau buah zakum duk ada dalam neraka tu, katalah dia ni basah, dia basah duduk dalam neraka kan, dia simpan dalam neraka. Nabi kata qitrah, ialah benda basah ni kalau di jari kita ambil setitik tu besar mana sangat, setitik kan? Nabi kata satu qitrah daripada zakum tu jatuh ke muka bumi, Nabi kata la fasadat ma'isyahum, Nabi kata akan hancur seluruh hidup yang ada dalam muka dunia ni. Baik, lepas tu Nabi kata wa kaifa, Nabi kata bagaimana dengan orang dia akan disuruh makan buah zakum, apa nak jadi dengan dia? Hancur lebok. Pasal apa dia akan disuruh makan buah zakum? Salah satunya kerana dia mati tanpa Islam, dia akan kena. Ibn Abbas dia baca azab tu setelah dia baca ayat ni. Ibn Abbas dia baca ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habis dia baca ni, dia kata Nabi bersabda, Nabi kata tentang ayat ni akan kena pada semua orang yang Allah bagi Islam, dia tak jaga Islam dia akan makan buah zakum. Itu dalam surah apa pakcik? Dalam surah Fussilat tak silap saya. Dalam surah Fussilat Allah cerita manusia ni dalam keadaan dia, Allah cerita dalam surah Fussilat daripada ayat 62 dalam surah Fussilat, lepas pada surah Yasin tu Allah kata adzalika khairun nuzula am syajaratuz zakum. Allah kata adakah bagi kamu Quran yang Allah turunkan ini baik, ataupun Allah kata pokok zakum tu baik untuk kamu.
Quran yang Allah buat turun ni, Quran ni Islam lah Tuhan buat turun. Adzalika khairun nuzulan, Islam yang Allah buat turun ni, Quran yang Allah buat turun ni, adakah dia dah cukup baik bagi kamu? Ataupun Quran ni tak cukup baik bagi kamu? Yang betul-betul baik pada kamu buah zakum. Cara ayat tu, Allah betul-betul dia herdik, betul-betul dia marah kepada orang yang menolak Islam. Islam ni kita kata nama apa? Nama besar lah kepada dua benda, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang tu kata dia Islam, dia ambil Quran, dia tolak Sunnah, kita boleh terima tak Islam dia? Tak boleh terima. Ataupun mai lagi satu puak, saya Islam, saya ambil hadis saja, Sunnah saja, Quran saya tak mau, lagi tak boleh, kan? Ataupun mai ada dua puak, saya Islam, dua-dua saya tak mau, lagi tak boleh. Islam ni disabit dengan wahyu lah, Quran dan As-Sunnah. Pasal tu Imam Bukhari adalah imam yang kita kata pada zaman dia lah, agak pelik daripada orang lain. Dia memulakan kitab Sahih Bukhari dengan kitab wahyu. Kitab dia wahyu, start wahyu. Nawawi Riyadhus Salihin, dia start dengan bab apa? Bab niat. Dia start dengan bab niat. Al-Ghazali dalam Ihya, dia start dengan bab ilmu. Tapi Nawawi Bukhari dia start dengan wahyu. Pasal apa? Lepas wahyu baru masuk bab iman, lepas tu baru masuk bab ilmu. Kerana kalau awak tak kenal wahyu, awak nak letak di mana agama awak? Kebenaran dan kebatilan orang duk cakap ni, kita tengok kat wahyu lah. Kalau dia bercakap banyak benda, kita tertarik, tapi semua dia cakap tu tak langsung dia sandak pada wahyu yang turun. Semua saya mimpilah, saya ingatlah, saya jumpa orang tu, maka itu bukan Islam. Maka ayat ni kata, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Adakah Quran Islam yang Allah turunkan itu tak cukup baik bagi kamu, ataupun Allah kata pokok zakum itulah yang baik bagi kamu? Kesan daripada tolak Islam ni, di antara azab di hari akhirat adalah Tuhan buat pokok zakum. Allah kata, inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Allah kata sesungguhnya kami jadikan pokok zakum ni sebagai satu ujian yang cukup besar, khusus untuk orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Allah kata sesungguhnya pokok zakum ini, dia keluar betul-betul, dia keluar dia punya asal dia tu, akar dia tu, betul-betul dia ada dalam neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Allah kata bentuk pokok zakum tu seperti mana kepala-kepala syaitan. Tak tahu macam mana. Tapi apabila sahabat Nabi baca ayat ni, kesemuanya akan ingat buah zakum. Jadi Pak Hamid, berdasarkan ayat ni, satu, Allah arahkan kita bertakwa. Yang kedua, Allah bagi tahu macam mana takwa tu akan jadi elok dalam diri kita, iaitu pada perkataan haqqa tuqatih, sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Allah bagi tahu perintah kepada kita dengan satu perintah, tak boleh kita mati dalam keadaan kufur, kita mesti mati dalam Islam. Dan yang keempat, di antara ancaman azab besar kepada orang yang mati tak ada Islam ni adalah buah zakum. Jadi daripada ayat ni, kepada orang-orang Islam, ada anak, ada semua, yang dia buat halai balai dengan pendidikan anak-anak dia ni, di antara azab yang dia kena tunggu di hari akhirat, kalau kerana dia anak-anak keturunan dia tak tahu agama, dia kena bersemuka dengan buah zakum. Tak usah kata azab-azab neraka lain. Kalau dia makan buah zakum ni, neraka jahim ni tentu dah dia masuk. Pasal apa? Pasal buah zakum ni ada dalam neraka jahim. Takhruju, dia keluar fi aslil jahim, asal dia daripada neraka jahim. Dan dia keluar tu dalam keadaan sangat menakutkan, macam kita tengok setan.
Bila dia keluar tu, dia nak mai serah diri dia supaya kita makan, dia keluar macam mana apa? Macam mana kita tengok syaitan, tal'uha, mayang dia tu, mayang pokok dia tu, dia merambang macam tu. Allah kata ka'annahu ru'usu syayatin. Ru'us, dia plural kepada ra'sun kan. Hang tengok buah dia, mayang dia tu macam mana kepala-kepala syaitan. Tahu, kalau kita duduk tanah Arab ni, kita tengok unta, kita tengok unta Pak Mik. Unta ni dia makanlah rumput-rumput apa dia makan kan. Ada satu rumput nama dorek. Unta kalau tengok dorek ni, dia lari Pak Mik. Dia kalau makan dia boleh kunyah, tapi kalau dia telan, dia cucuk tang sini. Lekat rongkong dia pasti seksa mak-mak. Dia tengok, tak payah siapa habang lah pokok tu dorek, dia kenal. Dia duduk makan-makan, dia tengok terbeliak biji mata dia, dia lari. Dia cukup takut dengan dorek ni. Al-Quran ambil perkataan dorek ni pakai dalam surah apa? Hal ataka hadithul ghashiyah, tu wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun tasla naran tusqa min ainin laisa lahum ta'am illa min dari'. Tidak ada makanan untuk mereka melainkan dari'. Kita kata tak ada makanan melainkan dari', kita tak tahu dari' tu apa. Unta tengok dorek ni macam tengok hantu. Sedangkan unta ni di antara makhluk yang paling berani dan dia garang. Pasal tu unta kalau mengamuk orang takut, dia boleh buka mulut dia tu, hilang kepala kita. Kita duk tengok dia melawak orang kita Pak Mik, dia marah Pak Mik, kepala kita ni boleh masuk dalam mulut dia. Dia boleh balin kita macam tu. Dia pijak kita mati. Tapi bila dia tengok dorek ni, Allah kata dekat, ialah mungkin ayat ni ayat turun di Mekah kan, kawasan banyak unta, dan orang-orang yang jaga unta ni dia nampak lah. Allah kata laisa lahum ta'am illa min dari', tak ada makanan dalam neraka melainkan dari'. Jadi saya kata mungkin orang-orang Arab Badui ni bila turun ayat ni dia terkejut. Makanan yang unta tengok lari tu ke? Makanan tu ke yang ada dalam neraka? Terkejut dia. Kalau unta, ialah kita kata, orang tua-tua kata Pak Mik, kalau insya-Allah lah, kalau binatang makan benda tu tak racun lah, kita boleh makan lah. Tapi kalau binatang pun tak makan, hang jangan pergi start cuba nak makan. Kalau binatang pun tak tahan, gigi dia lebih kuat daripada kita, bibir mulut dia tebal lagi daripada kita, lidah dia lebih elok daripada kita, dia pun tengok lari. Allah kata laisa lahum ta'am illa min dari'. Pasal dia kata la yusminu wa la yughni min ju'. Pasal sifat dorek dia makan, dia tak lalu. Dia lekat terus di sini. Dia macam duri. Macam duri keman tu. Dia tikam terus di sini. Dia masuk dalam ni, dia tak akan pergi mana dah. Pasal tu unta tak mau. Kalau orang kata sak-sak macam tulang tu Pak Mik, dia masuk balik, habislah seksa dia. Tapi dia tak akan pergi mana. Dia lekat sini. Kesan dia lekat sini, Quran kata la yusminu. Apa dia? Tak akan menambahkan isi badan kamu. Kalau hari duk makan dia, hang tak gemuk. Pasal dia tak masuk dalam. Wala yughni min ju', dan dia tak akan hilangkan dahaga kamu. Jadi orang kata makan tak serba makan. Nak kata tak makan, dia makan. Maka dia akan diazab selama-lamanya. Jadi kesan daripada manusia ni pandang rendah dengan Islam ni. Ayat yang kita baca kita tak ambil faham, kita tak faham, jadi kita baca sajalah. Jadi yang Arab ni, ya Allah, dia nampak Allah yang maksudnya. Ya maksudnya. Yang dia baca, dia boleh mimpi ayat. Allahu Akbar. Betul. Dia faham ayat tu. Kita ni baca lah. Allah Akbar. Itu kelebihan dia nah.
Dia duduk di tempat tu. Allah. Allah. Kita Allah Ta'ala dia bagi ayat tu baca. dia bubuh ayat lagu ni kan. Melengung kita baca. Pasal tu dia buat jadi imam, dia buat benda kita pun tengok daripada ni, kita tak boleh. Kita buat lagu tu. Takut tengok ayat-ayat Quran ni. Tadi ni surah yang mana? Tadi hal ata al-ghashiyah. Aku nak baca ayat tu. Saya tak ingat surah apa. Tapi inilah kita duk ingat kadang-kadang kawan tu dia orang Islam, tapi masa dia hidup dia tak jaga Islam. Kita rasa insya-Allah lah lepas kita baca Allah maghfir lahu tu dia selesai. Tapi azab Tuhan nak bagi kat dia. Pasal nikmat paling besar Allah bagi dia nikmat Islam. Pasal dulu apa pasal Nabi duk ulang ayat ni kita pun duk tanya-tanya bila dengar huraian Syekh duk abang, saya ingat lagi saya tanya ke Ustaz Allah. Ustaz Allah di Iraq dia ajar tafsir Ibn Kathir. Kata awak Nabi suka ulang ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan memang duk dengar ayat ni. Tapi tak tahulah huraian dia macam tu, ancaman. Pasal bila pakcik kita mengaji tafsir dan orang yang bawa tafsir tu dia tak bawa cara sunnah, banyak benda kita akan ketinggalan. Di antaranya hadis-hadis yang menerangkan makna ayat tu. Ini kalau salah satu tafsir yang dia bawa kita, bukanlah saya kata salah, tapi saya kata di antara tafsir yang kalau kita baca dia bawa kepada huraian akal tu banyak daripada menafsir ilmu ni adalah tafsir Syekh Qutb lah. Tafsir Syekh Qutb ni dia ada manfaat dari segi bahasa. Tapi kalau kita pegang dia, Syekh Qutb tak membawa tafsir dia tu, tafsir ayat dengan ayat ataupun tafsir ayat dengan hadis. Dia bawa kepada bentuk membuka pemikiran umat. Jadi kalau kita baca tafsir Syekh Qutb, kita nak ambil kesedaran awal, baguslah. Tapi kalau kita nak khatam dia A sampai Z dan kita kata lepas tu kita dah khatam tafsir, tak boleh lah. Sebab kita akan hilang ayat-ayat macam ni semua, maksud ayat tu. Tapi kalau kita baca Ibn Kathir, kita baca Qurtubi, ni memang kita akan jumpa hakikat bagaimana kita nak faham ayat tu. Bukan kata Allah kata buah zakum tu dia pemakan, kata Allah dalam keadaan apa? Ayat tadi As-Saffat tadi Allah kata fa innahum laakiluna minha famaliuna minhal butun. Allah kata depa ni, kata Allah pasti depa akan makan tu, makan macam mana? Sampai perut depa penuh. Jadi soalan timbul, bila perut depa nak penuh tu? Dia kena makan sampai penuh perut dia. Lepas sebiji, makan sebiji, dia kena makan dengan cepat. Tak tahulah apa akan jadi dengan dia. Bila dia duduk cekat atas sini, Quran kata summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Dia mungkin dia nak bagi lekat tu hilang. Dia bukan tenang, dia jadi kalang kabut dah. Dia makan dia cekat, dia capai apa yang ada. Yang dia capai tu adalah hamim. Dia ingat dia lepas, dia kena ayat tu. Apa jadi kat dia? Quran kata summa inna marji'uhum la ilal jahim. Terus kata Allah dengan kelupaan tu dia pergi tempat asal dia balik dalam neraka jahim. Berulanglah dia. Apa yang terjadi dengan dia ni? Sebab dalam dunia hari tu Allah bagi kat dia Islam, dia buat tak tahu, dia buat tak endah. Tak apalah kalau kita kata orang kafir, satu bab lah orang kafir. Kebanyakan orang kafir ni Islam tak sampai, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita kata orang Islam ni, takkan nak kata orang Islam bodoh. Puasa dia tahu pula ni bulan puasa, walaupun dia tu lekeh selekeh kita kata,
tapi dia tak buka puasa waktu lohor. Maknanya masa puasa tu dia tahu, wahai dia bukan pergi mengaji mana pun. Dia boleh tumpang orang lain buat ambil kan. Pak Haji tu tak buka puasa lagi, masjid tak bang lagi. Tapi dalam bab semayang, awak dia tak tengok masjid. Masjid duduk semayang, kita tak pergi semayang ke? Tapi bab puasa dia tengok pula menara masjid. Bab tutup aurat dia tak tengok pula. Bab riba ke, bab apa ke, dia tak tengok pula. Tak apa. Tak apa, dia nak kena makan buah zakum ni. Nabi ulang. Pasal itu Allahu Akbar. Betul lah, setiap benda yang Nabi ulang tu, setiap benda yang Nabi tinggalkan mesti ada hikmah, kebesaran yang besar. Baik. Muka surat berikutnya, saya tak ulang banyak apa kita selalu ulang dah benda ni kan. Muka surat berikutnya dia kata amma ba'du. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi bahasa ni bahasa Nabi, kita tak ubah apa-apa. Maka kita menjauhi diri daripada bid'ah, dan kita membawa diri kita sedekat-dekatnya dengan as-sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, di mana seluruh kaum muslimin sepakat bahawa hari itu akan terjadi. Begitu banyak dalil syar'i yang menjelaskan kedudukan hari tersebut, baik yang global maupun yang terperinci. Penjelasan tentangnya memiliki konsekuensi agar kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam mengimaninya, serta memberikan peringatan keras bagi mereka yang mengingkarinya. Iman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang 6, dan tidak sah keimanan seorang muslim kecuali dengan beriman kepadanya. Beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Beriman ni rupanya ibadat. Bahasa dia tu. Beriman kepada Allah ni, walaupun kita tak sampai pada hakikat tu lagi, tapi kita masuk mempercayai apa yang Allah suruh kita percaya, kita telah masuk dalam ruang ibadat. Pasal itu orang yang keluar daripada iman, dia kufur, dia meninggalkan ibadat, dia kufur. Nanti dalam perjalanan kita nak pergi kepada apa yang Tuhan suruh tu, kita nak dapat percaya yang 100% tu, itu perjuangan pahala kita pelan kuat. Bahkan sepanjang kita duduk berjalan tu, kita tak sedar, Allah bagi pada kita pahala ibadah. Jalan ni kita duduk belajar kan, belum tentu kita boleh khatam buku ni Pak Amir. Harap-harap boleh khatam lah kan. Tapi dalam perjalanan nak khatam ni, Allah duk bagi pahala beribadat pada kita. Allah ampun dosa kita, Allah hitung kita. Allahu Akbar. Besar ganjaran dia. Demikian juga selama kita beribadat, orang yang tak beribadat dapat dosa, orang beribadat dapat pahala. Demikian juga semua cabaran yang kita dapat selama kita duk belajar, dapat pahala ibadat. Dan orang kata pada kita Pak Amir sebagai keampunan dosa Allah untuk kita. Kemarin buat kuliah duha, hari ni pun buat kuliah duha, tak habis-habis mengaji, orang kata pada kita Pak Amir. Kita dapat apa? Dapat pahala ibadat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak orang kata tadi tu. Lagi bagus. Mau tak tahan lah pula. Kita ambil saham. Kita ambil Beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dengan beriman kepadanya, seorang beriman pada hari kiamat, seorang muslim akan terdorong untuk sentiasa melaksanakan ketaatan kepadanya, kepada Allah, kerana mengharapkan pahala di hari itu serta menjauhi kemaksiatan kepadanya kerana takut akan siksa di hari itu. Demikianlah bertambahnya pengetahuan seorang muslim tentang hari kiamat, tentang kenikmatan yang kekal bagi orang yang taat, dan juga siksa yang pedih bagi orang yang bermaksiat, merupakan pendorong yang sangat besar dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan,
serta pencegah yang sangat kuat dalam meninggalkan larangan Allah. Ini di antara kekuatan kita untuk taat pada Allah. Kena belajarlah bab kiamat. Belajar daripada Quran, belajar daripada As-Sunnah. Saya ada tanya satu soalan. Macam mana kita ni nak dapat bahagia, nak dapat tenang? Macam Pak Amir kata kan, semua benda kita boleh beli, tenang aja, bahagia Allah bagi kan. Jadi saya tanya, macam mana nak dapat bahagia? Syekh kata, orang ketika dia sakit, ketika dia susah, dia tak akan bahagia pasal dia sakit, pasal dia susah. Dia tanya, hang kalau hang sakit, hang bahagia? Saya tetap bahagia lah. Bila hang bahagia? Dia kata bila tak sakit lah. Dia kata itulah jawapan. Itulah jawapan pada kebahagiaan. Saya kata saya tak faham apa yang terjawab. Dia kata untuk bahagia di hari susah, kita kena cari bahagia di waktu senang. Untuk kita bahagia di hari tua, kena cari di waktu muda. Sebab bahagia tak datang pada hari kita perlu. Dia satu benda kita duk simpan, duk tuai. Maka bila kita susah, kita jam, maka dia datang. Dia duduk ada dah. Jadi dia kata untuk bahagia pada hari susah, dia kata ciptalah kebahagiaan pada hari senang. Saya kata macam mana? Dia kata masa hang duk muda ni, hang ada masa, hang ada kuat, hang perbanyakkan ingat nama Allah. Perbanyakkan. Simpan, dia kata stok zikir ni simpan dalam jiwa. Simpan banyak-banyak istighfar. Nanti bila Allah bagi satu-satu keadaan yang cemas pada hang pakai balik. Dia macam mana harta yang banyak hang duk kumpul. Bila hang dah tak boleh kerja, hang duk kena makan hartanya hang simpan. Bahagia macam tu dia kata. Simpan bahagia. Tumpuan mulut ni boleh duk pakai lagi kan. Subhanallah. Perbanyakkan subhanallah. Nanti pada hari kita sakit, kita dah tak larat nak sebut subhanallah, dia mai sendiri. Pasal apa? Pasal dia ada simpanan. Tekan kat kredit, duit keluar. Tapi kalau duit pun tak ada, kad pun tak ada, nak pergi jolok awalan tu. Hang tak akan bahagia ketika hang sakit. Kalau hang tak semai kebahagiaan ketika hang sihat. Hang tak akan bahagia hari tua. Kalau hari muda hang sia-siakan. Saya kata kat dia, saya kata Syekh Allah, saya rasa lain lah dengan makna bahagia saya belajar dulu. Dulu saya belajar bahagia ni nanti mai sendiri. Dia macam benda miracle. Kita ibadat kan, kita miracle. Dia nanti mai satu anugerah Tuhan. Dia kata kat saya, hang ni kuat sufi ni, dia kata. Hang ni kuat sufi, dia kata. Sebab bahagia benda yang diusah. Pasal Quran sebut. Dia baca kat saya ayat 27-28 daripada surah Ar-Ra'd. Allah kata allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Kemudian Allah kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah kata orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka. Bahagia mereka dengan mereka mengingati Allah. Ketahuilah Allah kata, ala tak ada jalan. Hati akan tenang dengan ingat Allah. Jadi hati masa hang sakit, hang ingat Allah tak? Dia tanya saya. Ingatlah tapi tak boleh penuh. Masa bila hang boleh ingat Allah penuh? Kata masa sihat lah. Ingat Allah banyak-banyak masa sihat. Ingat Allah banyak-banyak masa sihat. Supaya masa kau sakit, kau perlu pada kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan datang pada engkau. Oh dahsyat. Hari kiamat pun macam tu juga. Dia pendorong kita. Salah satu benda bagi kita kuat, kita ingat hari kiamat. Pasal apa? Pasal hari itu para mukmin akan dibalas dengan nikmat, para maksiat akan dibalas dengan siksa. Yang ni sebagai pengadang kita. Tak sempurna keimanan seorang mukmin yang mempercayai hari kiamat, sehingga dia pun mengimani tanda-tanda hari kiamat. Oh, bukan kata dia percaya kiamat itu wujud saja, bahkan dia kena beriman tanda itu wujud. Pasal itu buku kita nama Asyrat, tanda-tanda kepada hari kiamat. Tanda itu juga kita kena beriman. Sebaliknya, memungkiri sebahagian tanda-tanda kiamat bererti mengurangi kesempurnaan
keimanan seseorang terhadap hari kiamat. Kurang iman dia. Sebagai gambaran, seorang yang tidak meyakini bahawa Dajjal akan keluar dengan segala fitnahnya, bererti ia telah benar-benar terkena fitnahnya. Dahsyat. Satu orang dia kata, kalau tak boleh percaya Dajjal nak mai dengan fitnahnya, masa dia korang percaya Dajjal nak mai dengan fitnah, masa itulah dia dah terkena dah fitnah Dajjal. Kita duk ingat Dajjal tu nanti mai baru kena fitnah. Siapa-siapa daripada hari ini Dajjal tak keluar, tak tahu pun dia duduk datang mana, kita tak percaya dia. Dia kata seorang yang tidak meyakini bahawa Dajjal akan keluar dengan fitnahnya, bererti telah benar-benar terkena fitnah Dajjal. Dia dah masuk dah dalam fitnah kerosakan iman. Satu, kita percaya, kena percaya Dajjal itu nanti mai. Yang kedua, kita kena percaya dia mai dengan fitnah. Satu orang dia kata, saya Dajjal saya percaya, tapi takkanlah dia kuat sangat kot, metara lagu tu, Tuhan takkan tak boleh buat apa-apa. Dia cakap lagu tu, pakcik, dia telah masuk dalam fitnah Dajjal. Dia dah kena fitnah dah. Dajjal daripada jauh dah fitnahkan dia. Tengok bagaimana hati manusia kena kuat dengan Tuhan dan Rasul dia. Iaitu dengan tidak kesempurnaan keimanannya terseret kepada menjadi kebudak-budakan. Tak mana fitnah dia kena? Dia telah kena fitnah iman dia tak sempurna, percaya dekat agama dia. Pasal agama dia kata Dajjal main dengan fitnah tu. Tiba-tiba dia tak percaya. Dia kata Dajjal, mungkinlah Dajjal main, tapi takkan dah dia hebat lagu tu. Yang cerita Dajjal macam tu Nabi yang cerita. Dengan dia tak percaya Dajjal macam tu, telah terhakis keimanan dia kepada Allah dan Rasul. Bila terhakis, dia masuk dalam fitnah Dajjal. Bukan kata bab Dajjal, semua bab yang Nabi sebut kita tak boleh percaya dengan sempurna, kita masuk. Bab sunnah, Nabi kata sebaik-baik petunjuk dia. Lepas tu kita cakap macam lain. Kita kata bila Nabi buat, itulah sebaik-baik petunjuk Pak Amir. Tiba-tiba kita kata, ayalah betul lah, memang Nabi buat, tapi tak mesti kita buat. Kita telah masuk dalam fitnah bid'ah. Walaupun kita ni tak buat bid'ah apa lagi. Kenapa? Kerana cakap kita tu menyelisih sunnah. Sunnah kata sebaik-baik petunjuk. Petunjuk Nabi ada dengan perkataan, petunjuk Nabi ada dengan perbuatan. Ada petunjuk Nabi sebut kita buat, kita boleh buat. Ni Nabi sebut dengan mulut dia, sebaik-baik perkataan yang kita baca tadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Bila Nabi buat benda tu lah yang paling terbaik. Tiba-tiba kita kata betul Nabi buat, tapi tak mesti kita buat macam tu. Kita dah masuk dalam fitnah bid'ah. Walaupun kita ni bukan perbuat bid'ah lagi, fitnah dia kita dah masuk. Ataupun kita ni satu orang yang menegakkan sunnah, ikut sunnah, tapi jiwa kita ni punya duk ingat, yalah memanglah saya buat sunnah, tapi nak buat ke mana kan? Kalau tak buat sunnah orang kata macam-macam. Dia tak masuk dalam sunnah. Pasal apa? Salah satu benda yang buat dia buat tu bukan kerana kecintaan daripada sunnah, kerana dia takut dengan fitnah. Dia kawan dengan Pak Mit, kawan dengan Rashid, kawan dengan sahabat, kawan dengan Pakcik Bari kan. Tiba-tiba dia nak buat pelik-pelik, dia takut nak kena sound. Selama dia duduk dengan kita, dia macam kita. Dia pergi pada kawan-kawan dia lain, dia kata, dia ikut cara lain. Dia kata, buat agama ni aku tak ikut. Pak Amir kan boleh tengok-tengok benda lah ni. Dia kata kat aku sekali lagi, aku malas nak jawab dengan Pak Amir, aku buat. Dia terkena fitnah bid'ah. Walaupun perbuatan dia tu sunnah, tapi masalah dia duduk tak mana? Masalah dia duduk pada kawan dia cakap tadi ni, iaitu ketidaksempurnaan iman dia dalam mempercayai sesuatu. Itu bahaya. Sajalah saya kata sikit tajuk ni hudud kan. Hudud ni kita percaya hudud kan, tapi bila kita duk bagi alasan kita tu menunjukkan, walaupun mulut kita kata kita setuju hudud, di sisi kita kata meter keimanan tu kita tak masuk dalam keimanan.
Pasal kita menunjukkan ketidaksempurnaan kepercayaan kita kepada apa yang Allah sebut. Oh, itu banyak kita terkena fitnah ini. Sebaliknya, seorang mukmin yang meyakini akan keluarnya Dajjal sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat, dia akan terhindar daripada fitnahnya. Ini nombor satu sekali. Salah satu benda yang akan buat kita terhindar daripada Dajjal, yakinlah kita dia Dajjal dan dia bawa fitnah. Dia Dajjal dan dia bawa fitnah. Bila benda ni ada pada kita, walaupun kita tak semuka dengan dia, fitnah dia kita tak kena. Bila sebut nama Dajjal, kena yakin dia Dajjal dan dia pembawa fitnah. Sempurnanya iman kita macam tu, itulah sebab utama kita dah terselamat daripada fitnah Dajjal, kerana keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Kan Nabi suruh kita baca surah apa? Al-Kahfi kan. Dalam hadis Muslim kata usima minad Dajjal, selamat daripada Dajjal. Baik. Apa yang menyelamatkan dia daripada Dajjal? Agak-agak esok Dajjal mai, Nabi Isa nak baca 10 ayat tu ke Dajjal lari? Itu hadis Muslim kan. Siapa baca 10 ayat pada surah Kahfi itu, usima, dia selamat daripada Dajjal. Apa yang menyelamatkan kita daripada Dajjal? Inilah yang menyelamatkan kita daripada Dajjal, kerana keberimanan kita yang sempurna pada perintah Nabi suruh baca ayat tu. Keimanan yang sempurna. Kalau satu orang dia baca 10 ayat tu, lepas tu Allah tak kedai dia jumpa Dajjal, Dajjal renyih kat dia. Sebab Dajjal ni bukan setan. Dia baca ayat Quran dia lari. Tapi yang buat dia selamat daripada Dajjal adalah kesempurnaan iman dia yang sempurna kepada Allah dan Rasul. Yang suruh baca ayat tu siapa dia? Allah dan Rasul. Dia baca ayat tu dengan 100% dia baca. Inilah jalan selamat daripada fitnah Dajjal. Maka Dajjal tak boleh fitnah dia. Tapi kalau dia baca, sampai hari dia jumpa Dajjal, dia duk ingat, aku dah baca dah ayat ni, boleh selamat ke tak boleh? Dia nanti kena. Dia, bukan kata dia jumpa Dajjal, masa dia duk ingat keraguan pada Allah dan Rasul, dia sudah terkena fitnah Dajjal. Dahsyat. Huraian dia ni sangat dahsyat. Seseorang yang mengetahui sifat Dajjal dan berbagai fitnahnya, serta mengetahui golongan pendukungnya yang pengikut Dajjal yang menanti-nanti kedatangannya, di antaranya Yahudi, tentu akan bersikap hati-hati terhadap mereka. Yang duk tunggu Dajjal main ni siapa dia? Yahudi. Dia akan pandai menetapkan diri dan kecintaannya dengan tepat, dan akan lurus di dalam mensikapi dan menganalisa berbagai peristiwa yang berkaitan dengan makar dan tipu daya yang mereka lakukan. Pengaruh keimanan terhadap tanda-tanda kiamat bagi seorang mukmin sangatlah jelas. Agamanya akan lurus, keyakinannya akan kukuh, dan akhlak serta fikirannya pun akan baik. Pasal itu keyakinan yang sempurna sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Tak kalau dia tak balance dalam bawa agama, dia tak balance. Dia kata kat sini, satu orang akan selamat bila dia tahu pasal hari kiamat ni, pasal hari akhirat. Satu akan jadi pada dia apa? Agama yang dia bawa tu akan lurus dalam diri dia. Kalau kita nak buat zalim ke orang, kita teringat pembalasan Allah, macam mana nak buat? Dan taubat ni kena ikhlas. Kita dah buat salah, kita kena taubat dengan ikhlas. Kita sendiri tahu ikhlas tak ikhlas taubat. Tak buat kita. Tu saya kata sekurang-kurangnya, ada kawan tanya dengan saya, biasanya orang muda lah, kata, Ustaz, saya nak kahwin di Siang. Saya nak kahwin di Siang. Pasal apa dia kata? Pasal bapak dia buat muka-muka, bapak dia ni gila harta. Oh, dia sabar kerja apa? Dia kerja biasa-biasa je. Dia tak mau saya ni. Saya kata, budak perempuan tu mau ke? Budak perempuan tu kami tak dapat dipisahkan lagi. Oh, dahsyat. Kata, buat macam mana? Tak bagi Ustaz. Saya nak tahu hukum. Kahwin di Siam ni sah ke tak sah? Saya nak tahu hukum.
Sebab kalau kami buat lebih kurang sini, siapa nak tanggung dosa? Mak bapak dia tanggung dosa. Dahsyat. Saya balik, saya terfikir saya kalau orang tanya saya kahwin di Siam, saya sampai sudah saya takkan jawab. Saya kata sah tak sah. Pertama saya akan kata saya bukan qadhi, maka saya tak tahu dalam bidang ni. Yang kedua, saya tak tahu undang-undang syariah ni. Saya kata saya tak tahu sana macam mana, sini macam mana. Tak, saya nak tahu segi hukum. Saya kata saya tak boleh jawab hukum pasal saya tak ada tauliah. Nak jawab hukum ni kena ada tauliah. Saya tak ada tauliah. Kenapa saya takkan jawab? Sebab ikhwan, ada satu dosa yang kita tak boleh nak selesaikan. Dosa apa? Dosa kita bagi mak bapa orang luka hati. Tak selesai benda ni. Macam mana nak selesai? Dia kena balik, dia kena datang, buat baik, ambil hati, sampai dua orang tua tu. Dan kalau dia setuju pun, maaflah saya cakap, pakcik kita orang, pakcik manusia ni, bila semua anak-anak kita kahwin elok-elok kan, bila cakap lain ni kita cara lelaki bini duk cakap kan, abang anak kita tu alhamdulillah lah, kenuri semua buat elok. Dia terdiam Ustaz. Bagaimana dia tanya lah ni lah, kita tak ada buat kenuri. Pasal apa? Kahwin kat Siam. Walaupun dia terima menantu tu mai, tapi dia tak boleh nak lupa. Ya. Semalam kita baca bab hutang kan. Pakcik bayang dalam satu kes ni, kawan ni kata kat dia, macam ni lah, hutang banyak kat aku. Hutang banyak. Macam ni. Hang bayar tak kat mana hang boleh bayar. Hang nak bayar sehari RM5 pun tak apa. Hang nak bayar sebulan RM50 pun tak apa. Tak kat mana hang larat bayar, hang bayar. Nanti kalau hang mati, kita kira lain. Dia ni pakcik, dia dengar kawan dia kata lagu tu, dia rasa macam tak berat tak? Tak apa. Dia tak bayar. Dia kata kat bini dia, dia kata aku daripada nak bayar RM50, biar aku tak bayar terus, malu muka aku. Hutang dia RM6,000. Kalau dia bayar sebulan RM50, setahun berapa? Baru 600 setahun. 10 tahun kan. Tapi cara dengan dia tu tak kerja apa, tak nampak lah nak habis. Tapi at least kawan ni kata kat dia, hang bayar sebulan RM50 pun tak apa. Dia kata kat bini dia, aku malu kalau aku nak bayar, biar aku bayar 500 sekali tak apa, 50 aku malu ke tak. Dengan kehendak Allah, lepas 3 bulan dia mati. Lepas 3 bulan saja saya kata, kalau dia bayar sebulan 50, 3 bulan dah berapa cik? 150. At least dia dah bayar dah 150 kan. Dia tak bayar langsung, dia mati cik. Bila dia mati, pasal semalam kita baca bab hutang kan, bila dia mati, waris dia tanya, waris dia pergi kepada kawan yang hutang, pergi habang. Kawan tu kata apa? Kawan tu kata, hari tu saya dah kata kat dia, bayarlah sikit-sikit, besok dia mati kira lain lah. Saya memang daripada awal saya ingat kata, kalau dia mati saya akan halalkan, saya tak mau apa-apa. Habis, selesai. Soalan dia tahu mana? Soalan dia, bahasa kawan tu, kalau dia mati kita kira lain, tapi sebelum dia mati, bermakna kawan tu tak halal. Kawan tu hanya halal bila dia mati. Hari dia jumpa kawan tu dengan tarikh dia mati, berapa lama, berapa bulan duk dah? 3 bulan. Maka 3 bulan tu tak halal. Pasal dia tak bayar. Pasal kawan tu kata, hang bayar walaupun sikit. Dia tanya, kalau aku mati macam mana? Kawan tu kata, hang mati kira lain. Pasal tak mati lagi, kita kira lain. Tapi hang kena bayar sikit. Jadi soalan dia, tanya ke saya, soalan dia, kalau dia mati, dia memang dah mati dah, kawan ni kata halal, macam mana? Saya kata halal ya.
Pasal dia yang kata halal. Tetapi dia akan kena beban tempoh yang dia kena bayar. Yang dia tu halal, tarikh dia mati. Itu saya. Tapi yang kawan tu duk mengharap tu sebelum tu 3 bulan awal. Maka waris tanya kat saya macam mana? Saya kata tak ada cara, saya kata. Melainkan kalaulah 3 bulan tu ada, pergi bayar untuk 3 bulan tu. Pasal apa pakcik? Macam ni. Kawan tu dia nak bagi halal. Weh, 6,000 Pak Min. Bukan sikit kita duk mengharap. Mati bab lain. Tapi kawan tu bila dia kata halal, dia punya duk ingatlah awak lah daripada awal yang tak bayar. Satu bila sebut nama kawan tu, tak elok nanti mai dalam kepala dia ni. Maka dalam kes macam ni, keluarga hidup usahakanlah bayarlah walaupun sebahagian daripada hutang. Pasal itu adalah bentuk perjanjian. Itu bentuk perjanjian. Ustaz dia dah kata halal. Saya heran saya nak layan orang kadang-kadang jadi malas Pak Amir. Pasal apa? Ustaz dia kata halal. Memang dia kata halal, tapi perjanjian sebelum dia kata halal tu macam mana? Bayar sikit. Ustaz dah terang sebelum dia duk kira halal tu. Dia duk kira yang dah mati. Dia duk kira dah mati. Yang dah mati kira baki hutang. Tapi hutang tu dikira masih berbaki, tempoh yang boleh bayar. Dan dia pula kata kat bini dia, aku daripada nak bayar 50, biar aku tak bayar langsung. Malu, biar aku bayar 500. Bukan tak ada duit, Pak Amir, ada. Tapi macam mana nak kata halal? Saya dia mampu. Nabi sendiri tanya, siapa nak tanggung hutang? Nabi sendiri tanya. Maka inilah salah satu daripada agama tak boleh jadi lurus dalam diri kita kalau kita tak ingat hari akhirat nak kena apa. Keyakinannya akan kukuh, hati kita akan bulat dengan agama kalau kita ingat akhirat, serta akhlak akan jadi baik. Kita saksikan zaman sekarang ini ada orang mengaku sebagai nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Dia ni bawa satu fahaman Ahmadiyah, nama dia Mirza Ghulam Ahmad. Tak silap saya di mana? Pakistan, India. Duk tak duk jadi nabi. Ada juga orang-orang yang menghalalkan zina dengan nama nikah mut'ah. Menghalalkan riba di akhir zaman ni. Alat-alat muzik. Muzik ni dia boleh pakai untuk semua. Sampai dulu kan ada azan pakai muzik. Pak Mik Indonesia, Pak Mik takbir raya pakai muzik. Den di belakang nu Allahu akbar, pukul kendang pompam sampai melampau lah, sampai jadi melampau. Dan minuman memabukkan dengan berbagai dalih. Sikit tak apa, yang haram tu mabuk sampai melelong, sikit tak apa. Semua ni termasuk tanda-tanda kiamat. Kita juga menyaksikan manusia berlomba-lomba untuk menghiasi masjid, meninggikan bangunan, serta apa? Merebaknya kemusyrikan. Tidak saling kenal, bahkan dengan tetangga sekalipun. Wanita berpakaian tapi telanjang, dan masih banyak lagi tanda-tanda kecil kiamat yang sebahagian besar telah terjadi. Benda dah berlaku, Pak Amir. Masjid paling cantik, ustaz nak masuk tak boleh. Masjid cantik, Pak Amir, ustaz tak boleh masuk. Yang benda mabuk, dia kata sikit tak apa. Dia pula menghalalkan. Dia pula halal. Dah jadi dah, Pak Amir. Pak Amir ada pengalaman tengok? Ada Allah. Ada orang kata, Allah. Dia dah tukar lah, aku minum sikit je. Aku masih ingat lagi, aku nampak lagi dia. Dan misal ke dalam masjid ustaz yang masuk. Yang orang konstitusi pelancong yang luar tu boleh masuk. Pelancong boleh masuk. Penceramah tak boleh. Penceramah mau tak boleh. Kita tak usah video lah tu, masjid clear kan. Dalam maksudnya, dalam apa semua. Baru ni ada mananya bahalul sekok tu yang dia pergi buat gambar menari-menari kat masjid tu. Cina tu. Dia tak ada dalam negeri lah ni. Oh. Dia ada luar negara. Dia tahu kalau ada
Dia balik dia kena. Dia balik dia kena. Dia Pasal balik dia dia kena. menghina. Oh, Masya Allah. Dia orang Di masjid tadi rumah lah Ustaz. Oh. Masjid terapung tu. Dia pergi joget dalam tu. Dah ilah. Tapi film dia yang kita tengok punya, dia sebenarnya dia belum basuai lagi. So hanya ada orang curi termasuk Abdul. Sebab dia adalah satu lagu untuk satu film ke apa, Okey. yang dia jelaskan dia hanya nak sampaikan agama itu membawa keamanan, Oh. tapi bukan kata nak hinakan. Sebab dalam keadaan ni, dia yang orang yang pertama yang ubahkan lagu yang rasa Okey, okey. Oh, dia ni yang ubah ni. Dia punya pemikiran nak sampaikan Message. tapi cara yang dia nak sampaikan itu bukan masyarakat boleh terima. Oh, very sensitive ah. Sebab you panggil orang Arab, orang yang pakai Arab kan. Lepas tu ada orang yang pakai Sami, pakai yang ambil salib tu kan. Ambil Jesus sebagai Jesus. Boleh kata you tak hormatkan orang Kristian agama. Sebab orang ni mana boleh wakilkan agama. Tapi dia nak sampaikan agama itu maksudnya mana satu agama bolehlah duduk satu meja bersama, masuk kongsi dan tapi cara dia Tak kena. Tak kena. Kristian kalau betul-betul nak taruh dia boleh, sebab mana boleh panggil satu orang yang ambil satu salib sebagai satu Nabi Isa. Tak boleh terima lah. Dia ni kalau kita tangkap dia, kita mau hantar dia. Orang macam ni kita tangkap, kita kena buat macam Nabi buat. Nabi tangkap siapa? Betul. Kalau dia tak Islam, barulah kita. Ya, lebih berat lagi. Ya, betul. Apa-apa kita tak boleh buat. Ala-ala tak ada buat. Betul, saya setuju. Nabi buat pada Sumamah bin Usal. Apa Nabi buat? Nabi ikat dia dalam masjid. Kan? Ikat dalam masjid bagi dia tengok. Sumamah bin Usal kan? Suruh tengok rokok, sembahyang, tazkirah Nabi. Lepas tu baru Nabi lepas daripada ikatan, terus dia masuk Islam. Sebab orang ni, Nabi ni, dia ada jelaskan agama Islam ni bukan agama pengganas, agama yang membawakan keamanan. So betul lah apa yang dia cakap tu, saya tak benar. Hanya cara dia buat tu, dia tak tahu sensitif agama di Malaysia ni belum open macam luar negara. Yang itu masyarakat tak boleh terima. Yang marah kan pengaruh Amerika lah. Siapa dia sendiri kata, you kata tak salah. Islam bukan agama pengganas. Ini yang dia marah ni. Apa sebelah sana. Kalau dia bersokong Islam ni pengganas, saya ingat dia tak ada apa-apa. Macam dia katakan Islam bukan pengganas. Itu yang dia orang marah. Kalau kata Islam pengganas, okey lah. Baik. Jika seorang mukmin mengetahui dan meyakini, tentu akan semakin besar keimanannya terhadap hari kiamat. Dia akan lebih meyakini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tahukan tanda-tanda kiamat tersebut, dan terbuktinya ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi jelaslah bahawa ucapan beliau bukanlah ramalan, tetapi ini adalah nubuah dan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat bahasa dia. Kita duk baca-baca ni semua, di antara bab yang kita boleh tengok mukjizat Nabi adalah bab kiamat. Pasal Nabi duduk 1500 tahun silam di sana, di Madinah, boleh bercakap ke depan, orang kata mustaqbal, ke depan, dan setiap Nabi cakap ke depan nak jadi apa? Jadi sebiji macam tu. Dah jadi. Baginda dah wafat. Masa tu pengkaji tak ada. Dia kata kalau kita tengok ni semua, akan lebih yakin kita kepada mukjizat Nabi, bahawa Nabi bukan meramal,
Apa yang Nabi cakap itu adalah wahyunya Allah bagi pada Nabi. Tidak kalah pentingnya seorang mukmin yang mengetahui, meyakini dan merenungkan tanda-tanda kiamat tersebut tentu akan berusaha sekuat tenaga agar tidak terlibat atau tidak berperan aktif, berperanan lah kot noh, dalam menyemarakkan tanda-tanda kiamat tersebut. Sebaliknya, dia akan menghindarinya dengan seluruh kemampuannya. Dia akan lari, dia tak akan menyemarak, dia tak akan bagi subur lagi tanda kiamat. Saya teringat Ustaz Nan kata kat saya, Pak Amir. Ustaz Nan kata, ni ijtihad dia lah. Dia kata kita ni, kalau kita sayang kat Nabi, kok mana pun kita tak boleh kalau tidak menzahirkan sayang kita kat Nabi. Tak boleh duduk, dia kata. Jadi kalau kita sayang kat Nabi, kita boleh duduk peram perasaan tu, tak cerita ke orang. Dapat Amir, ada satu perempuan kita berkenan tengok dia, kita duduk simpanlah perasaan, tapi mata kita ni tak boleh tak tengok dia. Sampai satu masa nanti, kalau perempuan tu tak perasan, orang lain perasan. Aku tengok hang kat dia ni satu macam punya lain sikit, kita kata tak ada apa-apa. Kat orang lain hang boleh jual, kat aku hang dah jangan duk jual. 10 tahun sudah aku duk buat kerja ni. Kawan tu kata, aku duk buat kerja ni. Kita boleh sorok kata kita sayang Nabi, tapi bila orang duk cakap bid'ah lebih, muka kita nanti berubah. Kita tak boleh kok mana pun. Tak boleh. Tambah kita tengok orang yang kita sayang tu dalam keadaan resah, dengar kata dia tak sihat, alamak. Kita nak pergi seorang takut pecah rahsia. Kok mana pun kita cari kawan, kita habak lah kok mana pun kita ni sedara. Sedara weh nak perai kawan tu. Betul lah, saya duk fikir betul. Satu orang mukmin bila dia tahu benda tu Nabi tak suka, Allah tak suka, dia cuma label kita ni tak sama. Kadang-kadang kita ni terlampau sayang kat Nabi, kita geram sangat orang nak buat lebih kurang, bahasa kita mungkin kasar sikit. Tapi kalau kita pengalaman banyak Pak Amir kan, orang tua-tua bahasa dia lembut sikit, dia lawan lembut sikit. Adapun sebahagian tanda kecil, sebahagian kecil tanda kiamat seperti sungai Furat yang menampakkan timbunan emas dan seluruh tanda-tanda kiamat yang besar sampai sekarang belum nampak lagi. Ada juga tanda disebut sungai Furat yang dia akan jadi tempat macam orang duk pergi gali lombong emas tu, nampak meralik-meralik. Furat ni sungai, kalau kita pergi ke Iraq kan panjang laut dia. Masa saya pergi hari tu kering, ayat dia kering. Sekarang memang berlaku macam ni. Sekarang tak jadi lagi. Sekarang ni tu dia abang. Ini di antara benda yang ada dalam riwayat tapi belum nampak lagi. Ada hadis menyebut, tapi tak jadi lagi. Tak tahu apa akan jadi. Gamaknya Amerika daripada lah nak kuasai ni, mengambil emas tu akan sampai. Kita bab ni baru nak baca bab ni. 8 hari bulan 8 baru kita nak baca. Kita baru nak baca, kita baru nak tahu. Depa dah jajah kita dah. Depa dah jajah kita dah balik dah. Depa nak jajah lagi, kita baru nak baca. Walaupun tak tahu alasan apa nak ambil ni, buatlah macam-macam. Tak tahu alasan, tapi depa dah nampak dah kekayaan. Dalam macam Pak Cik tu sembang baru ni lah, sebahagian projek kita punya duk ingat. Orang buat projek ni, dia pilih tanah ni, dia ubah orang pergi sana pergi sini, kita duk ingat pasal projek Rupanya kita tak tahu, dia nampak di kawasan tanah tu duk ada khazanah bumi. Di sebalik tu kita tak nampak. Kita kata alhamdulillah projek nak main pula. Dia hambat kita tu bukan pasal nak buat projek, pasal dia nampak apa kata pentelum. Di situ ada pentelum. Kita tak tahu. Kita duk tengok tempat ni, kalau buat macam ni macam duk ada lah ni, kita kata cantik dah.
dia nak halau pergi tempat lain. Rupanya dalam bumi tu ada khazanah bumi yang dia boleh paraid lagi besar. Kita tak tahu. Yang tu bukan mereka lah, tu kita macam mereka ni. Perangai macam mereka ni. Ilmu dia ambil daripada sana. Dia berkaji siap dah tanah-tanah ni. Seorang mukmin yang telah berhati-hati dalam mensikapi tanda-tanda kiamat kecil, maka dia akan lebih mempersiapkan diri, keluarga, sahabat, keturunannya untuk menghadapi tanda-tanda kiamat lebih besar. Dia akan bersegera melakukan persiapan. Kerana begitu datang tanda terbesar yang pertama, iaitu Dajjal. Dahsyat Dajjal ni, dia muqaddimah. Muqaddimah besar-besar ni dia mai. Maka tanda-tanda besarnya lain akan menyusul bagi bagai batu permata dalam satu untaian. Dia nanti mai cantik lepas tu. Lepas Dajjal ni keluar je, cantik punya dia susun tanda fitnah. Kena teruk kita. Bersiaplah sejak sekarang, dia kata. Tidak ada alasan untuk menundakan. Bahkan Rasulullah SAW lebih mengkhawatiri keadaan umatnya sebelum kedatangan tanda-tanda itu. Zaman Nabi tanda ni jauh lagi. Nabi dah bimbang. Tengok macam mana dia sayang kat kita. Tu kata Pak Mik, kalau kita tak belajar hadis ni, kita tak tahu. Satu lagi Pak Cik cuba tengok. Setiap huraian tuan kitab ni, dia membawa satu gambaran pada kita betapa dahsyat Rasulullah. Sampai tajuk ni, Dajjal ni, dia kata kat kita, dia mengangkat Rasulullah, betapa hebat Rasulullah. Benda tu belum keluar, dia boleh habaq kat kita berhati-hati. Tapi kalau kita baca bab kiamat, Pakcik, penulis dia tidak ada platform sunnah, kita tak akan nampak Rasulullah tu dahsyat. Kita akan bimbang dengan tanda tu je. Pasal tu sampai orang nak pergi buat kampung sendiri, orang dah tak mau duduk bermasyarakat, nak pergi tanah ubi kayu sendiri. Takut dah ni semua nanti jam, Pak Mik. Tanya pasal apa tuan? Kiamat dah nak hampir. Sepanjang dia duk cakap kiamat hampir, kita tak nampak dia kagum kat Rasulullah. Nampak dia kira nak beramal, takut. Itu tanda platform kiamat yang dia belajar tu bukan sunnah. Sampai kita baca bab kiamat ni, penulis ni duk menyemarakkan betapa dahsyatnya Rasulullah, supaya kita erat dengan sunnah Nabi. Mainlah macam mana pun Pak Amik, peganglah dengan sunnah. Kerana dia boleh cerita huru-hara kiamat, dia saja boleh bagi penyelesaian macam mana nak berlaku. Masa dia cakap tu, masa dia hidup 1400 tahun yang berapa? Ya, betul Pak Amik. Benda yang berlaku bukan masa dia, masa sahabat pun tidak, yang ke belakang. Ke umat. Ke umat dia. Subhanallah. Kagum dia. Allahu Akbar. Macam manalah kita tak kata. Tak ada manusia yang boleh tak ada Pak Amik. Tak ada. Nak ramal macam mana tak boleh Pak Amik. Tak boleh pergi. Bila dia dah cakap tu, bila dia tak ada, baru orang kenang balik dia punya hujah-hujah cakapan dia. Betul. Syaklah. Ni baru kita dapat 8 bulan. Allah. Tengok Rasulullah bersabda yang ke Pak Mik kata 1400 tahun silam tadi. Apa dia sebut dalam hadis Imam Ahmad, hadis ni hadis sahih. Nabi kata ghairud dajjali akhwafu ala ummati minad dajjali. Nabi kata selain dajjal yang sesungguhnya, yakni para pendusta, lebih mengkhawatirkan bagi umatku daripada dajjal yang sesungguhnya. Nabi kata ghairud dajjal, Nabi kata lain daripada dajjal, akhwafu ala ummati, aku takut juga kamu kena. Tapi dia bukan dajjal betul, dia ghairud dajjal, dia bukan dajjal betul, tapi dia pun aku takut. Ala ummati, apa dia? Nabi kata minad dajjal, dia aku takut. Nabi kata satu benda yang aku takut berlaku pada umat aku, tapi dia bukan dajjal, tapi aku takut dia. Nabi takut apa pada kita Pak Mik? Nabi takut fitnah yang datang pada kita ni sampai kita tak ambil kisah fitnah yang akan datang pada hari kiamat. Dajjal tu aku takut, tapi ada satu benda aku takut, ghairud dajjal, dia bukan dajjal, dia aku takut. Dia adalah fitnah yang buat kita tak takut pada dajjal. Mungkin fitnah harta Pak Cik.
orang bertungkus lumus cari harta sampai tak peduli dah agama. Dan itu bukan Dajjal, tapi Nabi kata yang ni pun aku takut. Pasal habis cerita kat dia pasal Dajjal, dia sayang dunia. Apa dia kata, duk fikir pasal Dajjal tak boleh buat rumah flat pula lepas ni. Maka Nabi takut. Kalau ada maklumat sampai pada diri kita, kita tak tahu pasal kiamat, Nabi takut. Jelah Pak Amir kata 1400 silam dia cakap benda ni. Memang tanda-tanda kiamat tidak selalu bersifat negatif seperti yang dicontohkan di atas. Ada pula tanda-tanda kiamat yang bersifat positif. Ada juga. Maksud dia, tanda kiamat ni, tak semua tanda kiamat ni menakutkan, membimbangkan. Ada juga tanda kiamat dalam bentuk menyeronokkan kita dan buat kita lupa pada kiamat. Itu juga tanda kiamat. Tengok sebagai contoh dia nak abang. Seperti mimpi-mimpi orang mukmin, hampir semuanya benar sesuai kenyataan dan melebar luasnya karya tulisan. Di antara tanda-tanda kiamat ni, mimpi orang-orang ni, macam mana dia mimpi yang tu jadi. Dan dia kan bagus kat kita. Katalah saya duduk di rumah, nak pi ke tak pi hari ni, nak pi ke tak pi, nak naik motor ke nak naik kereta. Terlena sahabat Mek, terkosen. Lena mimpi naik kereta kena saman. Oh, jaga-jaga naik motor terus tak kena saman. Sebahagian daripada mimpi orang akhir zaman ni, macam mana dia mimpi, macam tu dia jadi. Seronok tak benda tu? Seronok. Pasal tu dia kata sebahagian daripada tanda kiamat ni seronok, tetapi kena jaga apa dia, mimpi macam ni buat kita tak bergantung dah pada Tuhan. Manusia akan bergantung nasib dengan mimpi. Dia hilang dah dengan Tuhan. Tapi dia dapatlah faedah yang besar. Dia seronok, dia tak kena saman, dia tak kena tu, dia tak kena ni, dia tak kena fitnah. Tapi rupanya dia telah terkena fitnah kiamat. Saya masalah saya tidur dulu, saya tengok mimpi nanti. Mimpi akan datang banyak. Saya ingat mimpi ni Pak Mik, bukan zaman kita Pak Mik. Mimpi ni sebelum ni, welcome my brother. Sebelum ni banyak dah orang mimpi Pak Cik lah. Dan mimpi-mimpi tu paling dahsyat orang mimpi Tuhan lah. Tapi orang yang mimpi Tuhan tu seronok tak seronok? Seronok, positif lah. Tapi kesan dia apa? Kalau manusia boleh mimpi Tuhan, habis fitnah paling besar dalam agama ni besar buat habis. Tengok dia kata apa lagi. Di antara tanda kiamat apa dia? Meluasnya karya tulisan. Buku-buku banyak. Orang banyak suka menulis. Positif tak benda tu? Positif kan? Bagus kan? Kerana tu kita boleh baca buku. Tetapi apa dia yang fitnah dia? Apabila buku meluasi, kita tak boleh sekat fitnah. Fitnah tak boleh sekat. Pasal setiap orang akan menulis apa yang dia nak tulis. Macam lah ni lah kita dengan internet. Nak sekat macam mana? Macam mana negara kena fikir nak sekat. Kalau dia nak sekat, dia kena buat undang-undang, pergi berjumpa dengan NASA ke, tutup satu satelit di sana ke, internet tak masuk dalam Malaysia. Boleh ke dia buat lagu tu? Dia tak boleh buat. Maka kerana dia tak boleh buat, dia kena tanggung bila kata internet termasuk yang menari di masjid tu. Macam mana kita nak blok? Itu hak asasi dunia, bukan kata manusia, world, universal. Planet ni punya hak. Hak nak sekat macam mana? Dia pergi berjoget depan masjid. Yalah, pasal apa dia pergi berjoget depan masjid? Dah ustaz tak ada tauliah, tak boleh masuk. Inilah yang menjadi salah satu pendorong bagi pustaka Ibnu Kathir untuk menyebarluaskan karya tulisan yang sangat berharga ni. Oh, dia kata dia tulis buku ni pun pasal hadis lagu ni lah, hadis kiamat ni lah. Pasal fitnah kan. Dia pun tulis juga supaya boleh menyemarakkan lagi ilmu kita. Sebagai timbangan bagi karya-karya tulisan yang berisi khurafat, tahyul dan ramalan-ramalan dari Dajjal, para pendusta seperti dukun, paranormal. Paranormal ni apa dia? Mistik. Mistik.
Dia bahasa Inggeris kan ni? Paranormal lah. Ahli mistik lah ni nah. Oh, tukang sihir dan lain-lain. Dia kata tujuan dia antara dia buat buku ni, dia nak bagi imbang balik. Ada orang bercakap pasal kiamat khurafat betul. Ada orang cakap pasal kiamat ramalan, tahyul betul. Sampai bercakap pasal kiamat, orang dengar ni semua dah jadi macam nak demam dah ni, dengar kiamat. Tak payah sampai lagu tu lah. Tak payah sampai macam tu, terlampau sangat. Kami berusaha untuk menjadi khadimul ilmi, pelayan kepada, perkhidmat kepada ilmu. Bagus bahasa dia Pak Mikna. Khadimul ilmi. Bacaan dia kha alif, khadimul ilmi. Kita pengkhidmat, pelayan kepada ilmu. Khadimul ulama. Kita ni sebagai khadim. Khadam lah bahasa kita, tak kadam lah. Kadam ulama. Kita berkhidmat, bekerja untuk ulama. Khadimul ummah. Kita sebagai khadam kepada umat. Tujuan dia ni, dia kata ulama khadimul ilmi, dia nak jadikan tempat dia sebagai pelayan ilmu, bagi ilmu. Khadimul ulama, tak mana bila ulama ni dia tulis dalam bahasa Arab, dia terjemah dalam bahasa Melayu, dia khidmat untuk ulama. Khadimul ummah, dia cetak buku ni jual pada umat, dia sebagai khadimul ummah. Kalau pakcik tengok tang depan tu, ni yang tulis Arab tu, yang tulis Arab tu, yang tu adalah surat penulis kitab ni, dia hantar kepada tempat duk cetak ni sebagai izin untuk terjemah buku dia, dan dia minta persen daripada tulisan buku ini, 5% daripada tulisan buku ini diletakkan dalam kebajikan dakwah. Dia tak mau, jangan bagi royalty apa pada dia, dia tak mau. Hampa terjemah elok-elok, terjemah bagi elok-elok, dia kata. Jangan dia terjemah lain, hampa terjemah lain dia kata lain. Terjemah bagi elok. Pasal tu dia nak jumpa sendiri penterjemah tu. Dia nak tengok ilmu bahasa Arab penterjemah tu. Boleh tak penterjemah tu buat macam mana dia punya tulisan. Dia penat menulis ni. Tiba-tiba orang duk pergi terjemah tak elok, dia dapat nama. Jadi dia tulis elok-elok, dia bagi keizinan, dia kata dia bagi izin, maka bila dia bagi izin, dia kata dia nak 5% daripada jualan buku ni, hampa kena tubuhkan tabung kebajikan untuk dakwah dan guna keuntungan itu sikit untuk dakwah. Jangan hantar sekupang, mereka ada, dia tak mau, dia kata. Maka 3 benda tadi dia kata, khadimul ilmi, khadimul ulama, khadimul ummah. Saya ingat kita dewan pun boleh ada 3-3 ni nah. Kita ada buat kuliah ni, kadang-kadang kita buat lain bagi orang. Ini salah satunya Pak Mik, idea sahabat kita lah. Bukan idea saya pun. Kita sayang Allah Pak Mik. Allah Akbar. Sahabat Allah, atas usaha betul Pak Mik. PMT. Allah, dengan jasa PMT. Esok masuk syurga akhirat lah kami sama. Kan? Baik. Kami terjemah buku ini dengan judul Ensiklopedia Hari Kiamat. Melayu panggil apa ensiklopedia ni? Melayu tak ada makna. Melayu semua tumpang bahasa orang. Dulu Melayu tinggal KTM mana? Kereta api tanah Melayu. Dengan askar Melayu. Ada lagi sahabat? Kereta api tanah Melayu. Kita Berhad. Oh, tak ada dah. Jadi Berhad nah. Tujuan utama Berhad. Ada askar Melayu dia. Tinggal askar, habis askar Melayu nah. Habis tak ada nah. Jadi dia kata satu, kalau Arab dia panggil mausu'ah. Mausu'ah ni satu himpunan. Satu himpunan yang membicarakan bab itu. Mausu'ah. Dia kata dia namakan sebagai Ensiklopedia Hari Kiamat. Sebuah karya Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dari kitab asalnya Asyratus Sa'ah.
Kita asalnya telah dicetak ulang dan disempurnakan berkali-kali serta mendapat sambutan yang menggembirakan daripada kaum muslimin seluruh dunia. Kita pun tak biasa jumpa lah Tok Arab ni, Pak Mik, Syekh ni, tapi kita mendoakan jazakallahu khairah, mendoakan dia. Saya duduk lagi sana tengok surat ni, dia hantar tarikh bila. Dia ni bukan orang biasa ni. Dia ni salah satu mudir am taujih wal irsyad bil Masjidil Haram. Dia ni satu mudir, orang duk mengajak dalam Masjid Haram tu. Dia yang orang monitor. Maknanya dia bukan kecil punya orang. Siapa nak cakap dalam Masjidil Haram tu semua tu, wih, dia ni orang hebat. Kita boleh kata dia ni mudir lah. Mudir ni orang besar lah kan, orang nombor satu lah. Dia kita kata taujih wal irsyad, kita kata apa, dia pembimbing dalam Masjid Haram tu. Dia lah yang duduk ni. Jadi Allahu Akbar. Buku ini mencakupi definisi. Buku ini akan membicarakan tentang definisi maksud tanda kiamat dan pembahagian tanda kiamat menjadi dua bahagi, iaitu tanda kecil dan tanda besar. Pembaca akan memahami 57 tanda 57 tanda kecil kiamat dalam bab 1. 57 tanda kecil dia akan bincang dalam bab 1 dan 9 tanda besar dalam bab yang kedua. Dengan pembahasan yang mengagumkan disertai dalil yang meyakinkan daripada Al-Quran, As-Sunnah, disertai penjelasan tuntas daripada para ulama. Dalam buku ini juga terdapat penjelasan yang meluruskan beberapa keyakinan keliru yang dianuti oleh kebanyakan orang dalam masalah tersebut. Ada juga benda-benda yang keliru orang duk faham pasal kiamat, dia nak luruskan. Susah nak bagi orang betul tanda kiamat ni, pasal dia duk baca lagu tu. Akhirnya hanya kepada Allah kami memohon agar Dia memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua tentang hari kiamat dan memberikan kekuatan pada kita untuk beriman padanya serta melakukan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali siapa yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Amin. Semoga Allah menjadikan upaya kami ini, depa ni ikhlas semata-mata kerananya, dan menjadikannya sebagai amal saleh yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di hari perhitungan. Amin. Selawat teriring salam sentiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keluarganya. Pak Mik, kalau Nabi tak terang benda ni, tak ada lah buku ni. Kalau Nabi tak cakap sorang-sorang dia di 1400 silam, tak ada buku ni. Dan esok kalau Dajjal keluar, Dajjal akan keluar, katalah Nabi tak habaq Dajjal keluar, Dajjal akan keluar, Allah akan buat dia. Silap-silap orang ingat Dajjal ni tok guru besar apa? Kalau Nabi tak terang dia tu pembawa fitnah. Ya'jud Ma'jud ni kalau keluar, kita nanti kata dinosaur kot nah. Semua pakai ambil gambar, tengok-tengok dia nak makan kita. Semua nanti mai. Allah, habis dunia kita. Nabi habaq dia kata, punya besar. Pasal itu saya kata Pak Amir, belajar tentang kiamat dengan platform sunnah ni dia lain. Dia bawa kita kenal Rasulullah. Kita kagum dengan sunnah. Bila kita mengaji kiamat bukan dengan platform sunnah ni, kita duduk takut dengan kiamat tu. Tadi nak pergi buat pengampungan, nak tanam ubi kayu, nak tanam pokok bendi. Kalau begitulah, saya rasa Syawal dah buat dah Pak Amir. Betul? Kan Syawal. Apa nama bini Syawal? Bini Syawal nama apa? Mastura. Kan dia ajak ini brandy. Mastura kata bukan brandy, bendi. Syawal dah tanam awal dah bendi, segala patolo. Tapi dah. Akhirnya kita jadi tersesat bila faham kiamat. Hati-hati. Habis dia punya tu. Muka surat berikutnya muka surat berikutnya sedikit pengantar yang kedua. Ini dia nak berterima kasih, banyak permintaan
kami pun menghadirkan cetakan kedua. Dia abang, cetakan pertama, lepas tu orang minta lagi buku ni, dia pun buat. Lepas tu kita jumpa isi daftar. Itu semua tajuk-tajuk yang akan kita jumpa dalam buku kita ni. Lebih kurang ada berapa tajuk kita akan jumpa dalam buku kita ni? 9 fasal. 9 fasal punya duk ada. Lebih kurang 9 fasal ni duk ada 59 tajuk pasal hari kiamat. Dia akan start dengan tajuk dia nak sebelum kita baca bab kiamat, bab yang paling penting kita baca pakcik adalah bab di sebelah kita ni. Bab yang paling penting. Kalau kita nak skip, ada bab yang kita tak boleh skip. Iaitu pembukaan. Pembukaan ni tak boleh skip. Yang ni sebelum kita bercakap pasal kiamat, saya terpaksa masuk bab ni satu persatu. Sebab apa? Dalam bab ni dia menceritakan arah buku dia. Arah buku dia. Kalau nak skip lah, saya rasa saya tak mau skip. Saya nak baca semua. Pasal apa? Pasal dalam mukadimah ni mengandungi mutiara-mutiara yang disebut pada kita. Tapi dia punya bahasan pertama tu muka surat 23. Daripada muka surat 23 tu turun ke bawah, dia akan cerita sampailah muka surat 39 tu. Yang tu semua kita mesti kena baca, sebab dia akan cerita kalau hadis dia bubuh dalam buku dia ni, hadis macam mana, kenyataan dia macam mana, perbahasan dia macam mana, supaya kita masuk bab pertama muka surat 71, kita terus boleh faham hadis-hadis dia. Tak ada masalah. Beza, saya duk tengok beza betul lah Cik Pak Amir. Dulu kita baca bab kiamat, buka buku terus baca. Tak tahu hadis tu pergi mana. Ni tak boleh nak lari daripada tajuk ni. Dia punya bahasa cantik. Sangat cantik bahasa dia. Allah rahmati. Langkah kata tak puas. Cuba pakcik tengok atas sini. Tengok dia kata apa? Tajuk dia sekilas tentang buku ini. Tengok apa hal. Buku ini adalah risalah ilmiah yang dipersembahkan oleh penulis yang mendapatkan ni dapat apa? Title Magister. M-A-G-A-S-T-E-R. Magister. Ini masalah dia eja bahasa Indonesia. Tapi tulisan orang putih. Daripada Universiti Ummul Qura, Fakultas Syariah, jurusan Akidah. Dengannya penulis mendapat title Magister dengan menilai sangat memuaskan. Apa tu tulis? Kena minta sahabat baca, saya tak tahu baca. Ustaz Talib, apa dia kata? Baca Ustaz. Ni. Saya sampai sinilah, cikgu tak masuk kelas. Dengar Ustaz, apa dia kata? Bahasa orang putih panggil apa tu? Tak faham. Bahasa French. Bahasa Latin Pak Mi, kamlat. Saya ingat saya nak baca kamjat tadi. Kamlat. Ini dia kata terjadi pada bulan satu pujian lah. Satu pujian yang memuaskan. Ini terjadi pada bulan Muharram 1404 Hijrah. Kita 1437 Hijrah. Bermakna 33 tahun silam. Buku ni telah wujud, umur buku ni dah 33 tahun. Orang dekat apa? Dia owner
Juni. Anugerah. Tesis dia nah. Kita dapatkan anugerah ni. PhD dia lah kot nah. Ni PhD dia. Dahsyat nah. Bukan salah-salah diiktiraf. Bahasa yang dia susun tu pun patutnya dia dapat pujian. Yang tadi kaum lak tadi. Maksud dia apa? Kepujian. Mumtaz. Dahsyat nah. Oh. Tapi tulisan dia Jaid Jidan lah. Kepujian. Dia 3.7, 3.9. Oh, nak dapat yang tu 3.7 sampai 3.9. Oh Allah ni baru dapat kepujian ni nah. Dia makna kamlaida ni magas. Dia 3.9 dengan 4. Dahsyat nah. Nak dapat perkataan kaum lauda ni mesti 3.9 nah. Part dia panggil apa? Flat. Full flat nah. Kalau ada orang petikai buku ni memang dia pelik betul. Tajuk yang kita baca ni. Allahu Akbar. Jadi tajuk yang kita baca ni adalah tajuk daripada PhD orang yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi sangat menariklah buku yang kita baca ni, memang sangat menarik. Sesuai lah. InsyaAllah nanti masa ni kita akan sambung ayat-ayat di belakang tu. Dimulakan dengan ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat mai 2 ayat pada kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Dengan ayat lain fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Kita akan tengok, lepas tu kita akan tengok mukadimah dia insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Besok time yang sama. Buku ni. Every day. Kita khadimul ummah. Kita khadimul ilmu wa khadimul ummah. Besok pun yang ni pula Ustaz. Besok. Boleh? Besok Ambil ni. Ambil ni. Pak Cik tak ada. Pak Cik pagi tak ada. Tak boleh ah. Tak boleh Pak Cik lost. kau tak ada. Pak Cik tak ada. Siapa dia ikut Tak boleh. apa dah kita injak Rabu ada. Kalau Rabu buat. Rabu kalau tu besok pagi tak usah. ada Ustaz. Kita rehat pasal pukul 5.30 kita ada. Kita ada petang. Rabu pagi. Rabu pagi. Melbourne tiket dah ambil dah. Lima suku betul lah. 5 suku. Asam pun kat pergi ke Rabu. besok habis Dewan Ustaz Ali.